Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin 26 Ramadan 1444 Hijrah, kita teruskan lagi kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita dah sampai sehingga surah Al-Hasyr ayat yang kedua. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 3 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka Quran, tengok surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, bermula daripada ayat 3 dan insya-Allah nanti ayat-ayat seterusnya juga kita akan bahaskan. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu 'alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Dan kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah ia akan menyeksa mereka di dunia dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 3 surah Al-Hasyr ni masih lagi membicarakan tentang pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir daripada Madinah. So pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah Allah akan menyeksa mereka di dunia. Jadi Allah Ta'ala menetapkan dengan takdirnya, dengan ketentuan Allah Ta'ala, bahawa orang-orang Yahudi Bani Nadir ini terusir daripada Madinah dan pergi ke sebelah Syam. Allah Ta'ala menyatakan pada ayat ni, seandainya Allah Ta'ala tidak menetapkan pengusiran itu kepada mereka, maka pastilah Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka azab seksa dekat dunia ni yang lebih berat. Misalkan apa? Ya, misalkan mereka akan dibunuh, akan dibinasakan dalam peperangan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan supaya mereka diusir saja, supaya mereka dihalau saja daripada situ, atau mereka pergi melarikan diri tanpa ada seorang pun yang dibunuh. Ini sebenarnya adalah bahagian daripada kasih sayang Allah Ta'ala. So, min lutfillahi, sebahagian daripada kemahalembutan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menetapkan pengusiran terhadap Yahudi Bani Nadir. Dan Allah Ta'ala tidak menetapkan mereka dibunuh ataupun dibinasakan. Kenapa? Kerana ada hikmah dia. Antara hikmah dia ialah, oleh kerana Allah Ta'ala menetapkan pengusiran kepada mereka, akhirnya ada sebahagian daripada mereka yang beriman, atau mereka melahirkan anak-anak yang kemudian beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah Ta'ala menetapkan mereka dibunuh ataupun dibinasakan, maka tidak akan mungkin ada yang beriman kemudian daripada kalangan mereka ataupun anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
So ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahawa azab Allah Ta'ala tu dia berperingkat-peringkat. Ya, ada yang agak ringan, ada yang berat. Ya, maka dalam konteks ini Allah Ta'ala menetapkan azab seksa yang lebih ringan kepada mereka sehinggakan mereka tidak ditimpa oleh azab yang lebih berat dekat dunia. Apa yang lebih ringan itu? Allah menetapkan pengusiran kepada mereka. Mereka masih boleh hidup, masih boleh bekerja, masih boleh makan, minum dan lain sebagainya. Dan Allah Ta'ala tidak menetapkan kepada mereka azab yang lebih berat, iaitulah kebinasaan ataupun dibunuh oleh orang-orang yang beriman pada ketika itu. Maka daripada ayat ini juga kita belajar bahawa kadang-kadang cara Allah Ta'ala menjauhkan azab seksa yang berat kepada kita, iaitulah dengan mendatangkan musibah-musibah kecil. Ya, saya ulang lagi sekali. Kadang-kadang cara Allah Ta'ala untuk menyelamatkan kita daripada musibah yang besar dengan cara Allah Ta'ala menghadirkan musibah-musibah kecil dalam hidup kita. Yahudi Bani Nadir ni, Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka pengusiran. Akhirnya mereka mesti meninggalkan kampung halaman dan seluruh harta benda mereka. Itu musibah, itu berat juga bagi mereka. Tetapi dengan sebab ketetapan Allah Ta'ala tu, mereka telah terselamat daripada seksa yang lebih berat, iaitulah mereka akan dibunuh. Kita juga dalam hidup begitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala menghadirkan musibah itu kepada kita sebenarnya kerana Allah Ta'ala ingin menghindarkan kita, ingin menyelamatkan kita daripada musibah yang lebih besar. Saya bagi contoh, beberapa tahun lepas, ya, ada seseorang pada awal mula COVID-19, ada seseorang yang beli tiket pesawat. Dia nak balik kampung. Pada masa itu orang tak boleh naik pesawat melainkan dia mendapatkan surat kebenaran bahawa dia ini negatif COVID. Dan pada awal-awal mula tu orang kena bayar. So dia dah beli tiket and then nak buat test COVID ni, dia tak ada wang. Singkat cerita, akhirnya dia pun memutuskan untuk naik kapal laut dengan harga yang lebih murah. Cuma dia kecewa jugalah, sebab dia dah beli tiket pesawat, nak terbang tak boleh. Dia kecewa dengan itu. Itu sekira satu musibah kecil lah untuk dia. Tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku, pesawat yang sepatutnya dia tumpangi itu kemudian jatuh. Qadarullah jatuh. Dan meninggal semua orang yang ada dalam pesawat. Maka daripada situ kita belajar, Allah Ta'ala kadang menghadirkan kekecewaan kecil dalam hidup kita sebagai cara Allah Ta'ala untuk menyelamatkan kita daripada kekecewaan yang mungkin lebih besar. Kadang-kadang Allah hadirkan satu musibah yang agak ringan dalam hidup kita kerana Allah Ta'ala sebenarnya nak menyelamatkan kita daripada musibah yang lebih besar. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Ya. Jadi Yahudi Bani Nadir ini Allah menetapkan pengusiran kepada mereka. Dan Allah Ta'ala mengatakan, seandainya Allah Ta'ala tidak menetapkan pengusiran itu kepada mereka, la'adzabahum fid dunya. Pastilah Allah Ta'ala akan mengazab mereka dekat dunia dengan azab yang lebih berat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa azab itu ada 3. Bahkan mungkin ada 4. Pertama, azab dunia. So di dunia ni ada orang yang diazab Allah Ta'ala. Kemudian ada azab akhirat. Ada azab alam barzah, azab kubur. Kemudian ada azab di padang mahsyar. Kemudian ada azab api neraka Jahannam. Jadi boleh kita katakan ada 4 jenis azab. So dekat dunia ni pun ada azab. Tetapi azab dekat dunia ni, walau dahsyat mana pun kita tengok,
walau mengerikan macam mana pun kita tengok, sesungguhnya ia belum ada bandingan dengan azab di akhirat. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kadzalikal azab wa la'adzabul akhirati akbar. Azab akhirat itu jauh lebih besar. Azab dunia ada, tetapi azab akhirat itu jauh lebih besar lagi. Maka kalau kita melihat keadaan orang-orang yang diazab dekat dunia ni begitu menggerunkan, maka ketahuilah sungguh azab akhirat itu jauh lebih menggerunkan lagi. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, walahum fil akhirati azabun nar, dan bagi mereka pula di akhirat azabun nar, akan mendapat azab seksa api neraka yang jauh lebih berat daripada azab dunia yang mereka hadapi. Ya. So, jadi ada azab dunia dan juga ada azab akhirat. Baik, kita teruskan ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala menjelaskan, dzalika, yang demikian apa? Mereka Yahudi Bani Nadir ini ditimpakan Allah Ta'ala azab kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya. So pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan, ya, bahawa apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir, iaitulah pengusiran kepada mereka dekat dunia, dan di akhirat pula mereka akan diseksa di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika, yang demikian itu semua berlaku, mereka diazab di dunia dan di akhirat, bi annahum syaqqullaha wa rasulah, itu disebabkan mereka menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam asyaddal mukhalafah, dengan penentangan yang amat keras. Jadi itu semua berlaku oleh kerana mereka menentang ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu keras. Maka daripada sini dapat kita ambil pengajaran bahawa sesiapa sahaja yang menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka di dunia ni Allah Ta'ala akan azab dia sebelum di akhirat. Maka antara golongan manusia yang disegerakan Allah Ta'ala azab kepada mereka dekat dunia sebelum akhirat, iaitulah orang-orang yang menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. So oleh kerana itulah kita dalam hidup ni jangan pernah tentang perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun kita belum mampu lagi untuk mengamalkan, tetapi kita tak boleh menentang. Ya. Sebab itulah seandainya ada orang mengatakan atau dia menentang kewajipan sembahyang, dia mengatakan tak ada kewajipan sembahyang tu, maka dia boleh jadi kafir. Atau orang yang menentang perintah puasa, dia boleh menyebabkan dia kafir. Orang yang menentang perintah haji menyebabkan dia kafir. Maka kita wajib menerima semua apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin kita tak mampu lagi untuk mengamalkan. Kerana dalam bab mengamalkan ni Allah Ta'ala tak paksa kita di luar daripada kemampuan kita. Maka oleh kerana itu disebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kepada kemampuan kamu. Jalankanlah apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan mengikut kemampuan kamu, tetapi jangan pernah menentang apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man yushaqillaha, dan sesiapa yang menentang perintah Allah. Yang menarik pada ayat ni, Allah Ta'ala tidak menyebutkan Rasulnya lagi. Padahal sebelum ni Allah mengatakan dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Tetapi kemudian Allah mengatakan wa may yushaqillaha, tak ada kata wa rasulah lagi.
Kenapa macam tu? Kerana sesiapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. So man yushaqillaha wa rasulah, dan sesiapa yang menentang Allah taala dan rasulnya dengan bermaksiat kepadanya, kepada keduanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah taala mempunyai azab yang amat berat, ya. Sesungguhnya azab Allah taala tu amatlah berat seksanya, ya. So oleh kerana itu hakikatnya al-harbu laysat bainal mu'min wal kafirin. Hakikatnya peperangan bukanlah antara orang beriman dengan orang kafir, tetapi walakinnaha 'alal haqiqah, akan tetapi hakikatnya ialah bainal kuffar wa rabbihim subhanah, antara orang-orang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada ayat ini Allah menyatakan wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab, dan sesiapa yang menentang Allah dan juga rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya azab Allah taala tu amatlah sangat berat seksanya. Jadi pengajaran bagi kita daripada ayat 4 ni, ayat 4 ni menjelaskan bahawa punca utama Yahudi Bani Nadir itu diseksa Allah Ta'ala dekat dunia dan di akhirat kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Maka dalam hidup kita ni jangan pernah menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Walaupun kita tak mampu lagi untuk mengamalkan, ya, kita belum boleh lagi untuk melakukan itu, tetapi jangan pernah sekali-sekali menentang apa yang ditetapkan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Ayat 5 Allah Ta'ala berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh, maksudnya kepunyaan Yahudi Bani Nadir itu, yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah Ta'ala, kerana ia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang beriman dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi dahulu orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, mereka ini mempunyai kebun-kebun kurma yang sangat subur. Jadi ketika mana berlaku peperangan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, atau ketika mana orang-orang beriman menghalau mereka, maka pada ketika itu orang-orang beriman, ya, itu memotong, ya, ataupun menebang pokok-pokok kurma mereka. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut ma qata'tum ayyuhal mu'minun, tidaklah kamu menebang, ya, ataupun memotong, wahai orang-orang yang beriman, min nakhlatin, daripada kebun kurma, ya, ataupun daripada pokok kurma, aw taraktumuha qa'imatan ala saqiha, atau kamu biarkan dia tetap berdiri seperti keadaannya, maka yang demikian semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa biiznillah, itu semua atas izin Allah Taala, wa amrih, dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa macam tu? Kerana di sana ada maslahat, ada kebaikan. Secara asasnya tidaklah diperbolehkan memotong pokok kayu atau kurma atau lain sebagainya yang tanpa sebab, tak boleh, ya. Tetapi dekat sini Allah Ta'ala izinkan mereka untuk menebang pokok-pokok kurma orang Yahudi Bani Nadir itu atau meninggalkan sebahagiannya, itu semua atas izin Allah Ta'ala. Maka disebut para ulama fi'lu ma yudhannu annahu mafsadah, perbuatan yang dipandang
buruk, merosak, seperti menebang pokok kurma, itu secara zahirnya nampak nak merosak. Tetapi litahqiqi maslahatin uzma, untuk mencapai maslahat yang lebih besar, ya, jadi melakukan satu perkara yang dipandang mafsadah, ada kerosakan dekat situ, ya, tetapi dengan tujuan untuk kemaslahatan yang lebih besar, la yadkhulu fi babil fasadi fil ard, maka itu tidak masuk kategori berbuat kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Ya. Dalam konteks ini, Allah Ta'ala mengizinkan orang-orang beriman untuk menebang pokok-pokok kurma orang-orang Yahudi Bani Nadir, atau membiarkan sebahagiannya tegak berdiri seperti keadaannya. Itu semua oleh kerana ada hikmah dia. Ya. Apa hikmah dia? Allah Ta'ala izinkan itu semua, waliyukhziyal fasiqin, ya, kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang fasik. Allah Ta'ala nak menghinakan mereka, orang-orang fasik itu, dengan sebab ditebang pokok-pokok kurma mereka. Maka menebang pokok kurma tu secara asasnya, kalau tak ada sebab, adalah tidak boleh. Tetapi oleh kerana ada maslahat yang lebih besar, iaitulah supaya membuat mereka hina, membuat mereka rendah, orang-orang Yahudi itu, maka menebang pokok itu tidak dipandang sebagai satu mafsadah, satu perbuatan yang merosak, tetapi ia adalah kemudian dipandang sesuatu yang diperbolehkan. Ya, maka kaedah dia ialah melakukan satu perkara yang mungkin kita menyangka itu buruk, tetapi untuk mencapai maslahat yang lebih besar, maka itu tidak masuk kategori fi babil fasati fil ard, tidak masuk dalam kategori orang-orang yang berbuat kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat 6. Pada ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari peninggalan harta benda mereka yang diusir itu, ya, maka kamu tidak berhak mendapatkannya, kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta untuk berperang mengalahkan mereka. Tetapi Allah Ta'ala memberi kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya untuk mengalahkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya dengan tidak payah berperang. Maka Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha Kuasa tiap-tiap segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 6 ni, ini membicarakan tentang harta fi'. Apa dia harta fi' itu? Harta fi' itu berbeza dengan harta ghanimah. Ya. Kalau harta fi' itu harta yang didapat daripada orang-orang kafir, tetapi tidak sampai berlaku proses berperang dengan mereka. Mereka mengalah, ditinggalkan harta, maka diambil orang Islam, maka harta itu disebutlah harta fi'. Manakala harta ghanimah, itu harta yang dicapai selepas berperang. Misalkan orang Muslim dengan orang kafir berperang, kemudian orang kafir ni kalah, kemudian diambillah harta itu oleh orang-orang beriman, maka itu disebut harta ghanimah. Kalau harta fi' ini tidak sampai berlaku peperangan, ya, tidak sampai berlaku peperangan, dan kaum muslimin yang ikut pun mereka tidaklah menghabiskan tenaga modal yang banyak untuk berperang tu, ya, maka itulah yang disebut dengan harta fi', ya. So pada ayat ni Allah Ta'ala sebut wa ma afa Allahu ala rasulihi, dan apa jua yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulnya, ya, minhum fama aujaftum alaihi min khayli wala rikab, ya, dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari peninggalan harta benda mereka, maksudnya orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi, ya,
maka kamu tidak berhak mendapatkannya kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun. Untuk berperang tu. Jadi pada ketika itu, apabila kaum muslimin datang bersama-sama dengan Nabi SAW, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini langsung ketakutan kerana memang Allah Ta'ala buat hati mereka takut dan mereka terus pergi lari meninggalkan tempat tersebut. Jadi orang-orang beriman tu tidak adalah sampai mereka memecut kuda, menunggangi unta, tak sampai begitu. Ya, ini adalah kemenangan yang Allah Ta'ala beri dengan cara membuat musuh-musuh itu takut. Ya, maka pada ayat ini Allah Ta'ala sebut, walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Ya, akan tetapi Allah Ta'ala memberi kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya untuk mengalahkan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah harta fi ini itu nanti dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan harta fi ini kepada orang-orang tertentu. Jadi disebut dalam riwayat daripada Ad-Dhahhak, dahulu sahabat-sahabat Ansar itu tidak mendapatkan apa-apa daripada harta fi ini, kerana harta fi ini berbeza dengan harta ghanimah yang lain dalam berperang. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Ya, baik, kita lihat ada ayat 7 ini berbicara tentang pembahagian harta fi' itu. Siapa sahaja yang dapat harta fi' tadi. Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka ia adalah tertentu bagi Allah dan Rasul dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim, orang-orang miskin serta orang yang bermusafir. Ya, jadi ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang pembahagian harta fi' itu. Jadi harta fi' itu yang didapat itu dibahagikan kepada 5. Dibahagikan kepada 5. Yang pertama, 1/5 daripadanya itu lillahi wa lirasulih, untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Untuk apa kepada Nabi ini? Yusarrifu fihi masalihil muslimin. Dengan itu nanti Nabi SAW membaiki keadaan orang-orang Islam. Ya, so itu yang pertama, untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya 1/5. 1/5 pula, 1/5 yang kedua, itu untuk kaum kerabat Nabi, khasnya Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ya, untuk kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barulah kemudian walil yatama, 1/5 pula kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan kepada ibnus sabil, orang-orang yang bermusafir kemudian dia putus semua bekal makanan. Maka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan harta fi' tadi. Adapun mereka seperti sahabat-sahabat Ansar pada masa dahulu, yang mana mereka ada harta, ada tempat tinggal dan lain sebagainya, so mereka tidak mendapat bahagian harta fi' ini. Ya, dan Allah Ta'ala menyatakan pada ayat sebelum ni, mereka tidak patut kecewa tidak mendapatkan harta benda ni, oleh kerana mereka tidaklah sampai berperang, mereka tidaklah menunggang kuda, mereka tidaklah menunggang unta untuk masuk ke medan perang, tak ada. Tetapi musuh dah mengalah. So oleh kerana itu harta fi' ni yang dapat itu ialah termasuk golongan-golongan lemah. Ya, 5 ni untuk Allah dan Rasulnya, untuk kaum kerabat Nabi Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, kemudian untuk kaum kerabat untuk anak yatim, orang miskin,
dan Ibnu As-Sabil, orang-orang yang bermusafir, yang putus bekalan makanan mereka ataupun habis bekal makanan mereka di tengah-tengah perjalanan. So mereka lah yang berhak untuk mendapatkan harta fi' tadi, ya. Baik, jadi orang-orang kaya, sahabat-sahabat yang ada harta tidak mendapatkan, ya. Kenapa macam tu? Kata Allah Ta'ala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Itu semua ditetapkan Allah Ta'ala demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu. Jadi harta fi' ini dibahagikan kepada orang-orang miskin, anak yatim, ibnu sabil. Maslahat, tujuan utama dia ialah kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta benda ni tidak berpusing-pusing di antara orang kaya saja, tetapi berilah kepada orang-orang miskin, berilah kepada orang-orang susah. Jadi min mahasinil Islam, antara keindahan Islam itu mura'atu dzil hajah lil mah, dengan menjaga, memperhatikan orang yang punya hajat dengan harta, yang sangat berhajat dengan harta. Maka fasarafal fi lahum dunal aghniya, maka harta fi itu diberi kepada orang-orang lemah, bukan kepada orang-orang kaya. Ini bercanggah, berbeza dengan keadaan dunia hari ini, yang mana kullu nizamin au qanunin, setiap undang-undang dan peraturan yuaddi ila ayyakunal mal mutadawalan bainal aghniya. Setiap undang-undang dan peraturan duniawi ini itu sentiasa mengarahkan supaya harta itu silih berganti di tangan orang-orang kaya. Wa huwa mukhalifun lil Islam, ini berbeza dengan Islam. Islam memerintahkan supaya harta itu beri kepada orang-orang susah, beri kepada orang-orang lemah, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, bagi kepada mereka, supaya harta itu tidak cuma beredar di antara ataupun dalam kalangan orang-orang kaya. Dan Masya Allah, bila mana kita tinjau mungkin daripada sisi ekonomi dia, ini adalah satu perkara yang sangat bagus. Kenapa orang-orang kaya mereka cenderung tidak membelanjakan wang mereka, manakala orang miskin mereka akan membelanjakan harta benda mereka ataupun wang mereka. Akhirnya berlakulah perputaran ekonomi yang dapat menaikkan taraf ekonomi secara keseluruhan. Jadi ini hikmah yang luar biasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian harta fi itu hanya kepada orang-orang susah, pada orang-orang miskin tadi, supaya harta itu tidak cuma beredar dalam kalangan orang-orang kaya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa sahaja perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa sahaja tegahan ataupun larangan melakukannya, maka patuhilah. Ayat ini, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, ini disebut oleh para ulama kita seperti Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah. Beliau mengatakan hadhil ayah, pada ayat ini, jami'atul lil amri bittiba' ma yasduru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin afi'l. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kita mesti mengikuti semua yang datang daripada Nabi, min qaulin wa fi'lin, sama ada ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan meninggalkan apa-apa yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kamu kepada kamu, fakhudhuhu, ambillah, amalkanlah. Apa yang ditegah, tinggalkanlah. Ya. Hadal hubbul haqiqi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ikuti apa semua yang diajarkan Nabi dan tinggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara terbaik menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Bukan kita bersyair, bukan kita bernyanyi dan lain sebagainya, tetapi amalkan apa yang diperintahkan Nabi, tinggalkan apa sahaja yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan berdasarkan ayat ini juga bahawa dalilun ala anna sunnah haqqun wa wajibu ittiba'iha. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sunnah Nabi SAW itu adalah benar dan wajib kita untuk mengikutinya. Baik, kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Innallaha syadidul iqab, kerana sesungguhnya amat berat seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, saya ingat itu sahaja dahulu kuliah kita pada hari ini, ayat 2 sehinggalah ayat yang ke-7 dalam surah Al-Hasyr ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kefahaman yang baik dan dapat kita ambil pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. InsyaAllah kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.